Anda masih lemah kawalan steering. Tak pasti perlu pusing steering berapa kali. Jom layan tutorial saya. Okey, steering ni mula-mula kita kena faham lah. Okey, ada steering. Kalau kenderaan baru ni kebanyakan ada power steering, ada motor, ataupun kenderaan lama hanya ada yang kenderaan yang lama ni dia tak ada power steering. Okey. Jadi beza dia kalau steering ni, dia kalau ketika kenderaan dah bergerak, kalau kereta yang tak ada power steering, dia tak ada efek sangat. Sebab kita sambil bergerak, kita pulas steering tu, dia masih smooth lagi lah. Cuma kalau macam kereta yang gunakan motor ataupun power steering tu, dia lagi smooth lah nak pusing dengan steering. Tapi kalau kereta dalam keadaan macam sekarang ni, tak bergerak, statik, memang kalau kita pusing steering untuk yang kereta yang tak ada power steering, memang jenuh sikit lah. Itu sebab kelebihan untuk sistem kenderaan baru ni, lagi mudah lah pusing steering tu. Okey, steering sama ada, dia bekerja dia sama ada ke kanan atau ke kiri. Itu saja steering. Dia ke kanan atau ke kiri. Maknanya kalau kita nak ke kanan, kita akan pusing steering macam ni lah. Tapi kalau kita nak ke kiri, akan arah macam ni pusing steering. Okey, cuma kena ingat, selalunya tempat-tempat yang macam kita nak U-turn, buat parking kan, kalau boleh jangan kita pusing steering ni, elakkan pusing steering terlampau kuat tau. Sebab kita tak nak berlakunya kerosakan pada drive shaft. Itu sebab macam ni kan. Okey, dia dah habis ni, tu buat kita gerak slow-slow supaya tang hujung tu kita tak tersentak kuat. Kalau kerap sangat kita buat macam tu, mudah barai lah kita punya drive shaft. Ingat, memang mudah barai. Dia macam tu. Pelan-pelan ni dulu. Kalau kita buat, sebab kita tak tahu tang hujung dekat mana kan. Kalau kita main pulas je, pelepap, memang barai. Okey, saya tak kata teknik ni betul tau, tapi saya nak bagi faham. Okey, sebenarnya bila kereta dah mula bergerak, nak bergerak macam ni, pegang steering ni, kita nak pulas steering, tak perlu pegang tu macam nak bergaduh tau, nampak? Kita hanya letak tangan dan support sama ada kita nak ke kanan ataupun ke kiri. Maknanya contoh, kalau kita nak ke kanan, yang ni grip kuat sikit, ni tolak. Kalau kita nak ke kiri, ni grip kuat sikit, yang ni support untuk tolak. Okey, cuba kita tengok. Tanpa saya pegang steering pun, kereta boleh bergerak. Yang ni saya dapat idea ketika saya ngajar satu calon tu lah, agak teruk. Dia tak faham pasal steering. Pegang steering ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan kan. Dah macam orang mabuk pula kan. Jadi lepas tu tiba-tiba dapat idea, Alhamdulillah. Saya kata dia cuba lepas steering tu, saya suruh dia kontrol sebelah tangan. Okey, cuba lepas, kontrol belah ni. Barulah dia faham macam mana steering tu bekerja. Macam sekarang ni, kaki. Kalau kita nak tahu, ni kalau kereta sendirilah kan. Okey, kalau macam contoh, kedudukan tegak tu, dia mesti macam ni bentuk dia. Kalau kata steering tu sengit sikit, bermakna kita kena pergi kedai, kita kena buat balancing dengan alignment lah. Okey, selalulah calon-calon yang newbie ataupun yang baru, yang peram mesin lah, bila dia nak drive ni, dia tanya pasal steering kan. Macam mana kita nak kontrol kat tempat-tempat yang sempit, yang tak ada line kan. Okey, ni bagus, contoh yang bagus. Saya bagi dia laluan, dia angkat tangan kat saya. Ingat, benda ni percuma je. Jangan risau kalau kita angkat tangan, tak luak pun duit. Okey, berbalik pada kita punya topik. Okey, jalan macam ni, kita kata jalan yang tidak ada ni lah, ada apa, tak ada line. Macam mana kita nak bajet? Okey, cuba tengok Okey, pertama sekali, bila saya drive, untuk drive kat kawasan yang tak ada line macam ni, kalau berselisih, mungkin sama ada kereta kita yang akan bagi laluan untuk kereta kat depan tu, ataupun kereta depan tu yang laluan pada kita kan. Okey, yang pertama, saya biasakan diri saya bila drive kat tempat sempit macam ni. Okey, saya akan tengok side mirror kiri saya. Okey, sekejap, ada kereta
Okey, tengok side mirror kiri. Kalau nampak, okey, pastikan kereta kita tak makan jalan, bukan makan jalan, orang kata apa, tidak terlampau berat sampai kena langgar ni lah, rumput semua tu. Kita tengok kalau nampak side mirror kiri kita kat situ. Maknanya kita berpandukan pada bahagian bahu jalan. Untuk belah kanan pula, okey, kita boleh tengok kedudukan kereta. Lagi satu kena ingat, kita bawa kat jalan-jalan yang sempit macam ni, dia memang kita memang tak boleh laju. Sebab kita akan berselisih dengan kereta tu, jalan-jalan sempit. Kita tengok, bila saya drive, saya akan tengok side mirror kiri, okey, cantik. Kita tengok belah kanan. Sekarang ni kita berselisih dengan kereta kan. Okey, ni lepas. Okey, lepas. InsyaAllah memanglah sempit. Kalau memang sempit, saya tak nafi sempit. Tapi kalau kita pakai panduan macam ni, sebab ni tak ada line, cuma kita boleh jadikan kereta kita sebagai penanda aras dengan bahagian bahu jalan tu. Okey, faham tak bahagian bahu jalan? Cuba tengok. Okey, tengok. Kalau nampaklah kamera ni. Ni first time saya guna kamera dekat kepala ni. Okey, kalau kita menggunakan jalan yang ada line, macam ni lah, ni normal lah. Okey, mata kita lebih berat kepada garisan putus-putus yang kat tengah ni. Dan kita tengok side mirror kanan, jauh tak kereta kita dengan garisan tengah tu. Itu adalah panduan dia. Memang sebaiknya kita dapat balancekan kedua-dua, tapi bagi saya, untuk orang baru memang susah nak balancekan benda tu. Jadi lebih baik kita hanya tumpu kepada satu bahagian saja, itu bahagian yang tengah-tengah ni lah. Okey, faham tak? Itu kalau kita nak lalu di kawasan yang ada line. Okey, tadi dah ada satu line. Sama juga kalau dua line. Okey, kalau dua line kita tengok garisan putus-putus tengah tu, kita tengok side mirror kanan. Bila kita rapat macam ni, rapat tengah macam ni, kalau ada selisih dengan motor, insya-Allah ada ruang. Kalau motor tu dia tak makan jalan, kalau motor tu tak makan jalan, kalau kita lalu sebelah motor, insya-Allah. Tapi kalau motor tu makan jalan, maknanya kita terpaksa lah, kita terpaksa makan jalan kat tengah ni sikit. Ni antara yang favourite lah, orang tanya kat saya, macam mana cikgu kalau nak U-turn. Okey, yang pertama sekali, kalau kita nak U-turn, okey, ni saya boleh katakan U-turn ni jalan dia besar. Okey, bila besar, kita ada ruang yang luas. Okey, kalau tengok kedudukan saya, bila saya U-turn, saya akan ambil di bahagian hujung sekali jalan. Sebab kalau kita ambil di jalan tengah ni kan, sangat-sangat tak sesuai dengan kedudukan kereta kita. Ada bandar-bandar besar, kalau U-turn tu dia boleh duduk jalan paling kanan sekali, sebab ruang dia besar. Saya tunjuk depan macam ni. Memang dia U-turn, tapi ruang dia besar. Supaya anda faham. Okey, saya tak pakai kaedah berapa kali nak pusing steering. Saya lebih suka calon menggerakkan kereta mengikut rentak jalan. Faham tak? Kalau calon mengikut rentak jalan, mudah untuk dikawal kereta. Maknanya maksud saya, kalau jalan ni macam ni, dia ke kiri, ada selekoh ke kiri, kita hanya pusing steering mengikut rentak jalan. Kalau ke kanan pun sama. Okey, ini memang U-turn, tapi U-turn ni dia bagi saya mudah, tak ada masalah, sebab dia dah siapkan ruang tau. Kita tengok kita saya lalu kan, dia dah memang lorong tu dia dah sediakan, memang cantik. Macam tadi tu U-turn tu lain. U-turn yang saya tunjuk tu tadi, dia memang luas. Okey, faham Okey, bila kita nak U-turn, jangan kadang-kadang kalau U-turn tu macam tadi tu kan, ada berapa lorong, saya rasa 3 lorong kot. Memang kita akan ambil lorong yang paling kiri sekali, paling kiri, supaya kita mempunyai ruang yang cukup untuk kita masuk dalam di laluan kita. Okey, yang ni saya nak tunjuk U-turn yang sempit pula. Tempat ni memang dibenarkan untuk U-turn, cuma dia sempit.
Okey, macam tadi yang saya tunjuk ada 2 tempat yang U-turn tu, yang kenapa saya kata mudah, yang itu kita hanya mengikut laluan lorong yang orang kata apa, macam biasa saja pula steering, sebab kita ada ruang yang cukup untuk masuk laluan kita kan. Okey, yang ini kita kena buat macam lori tau. Macam lori. Okey, cuba tengok okey, sekarang tengah lampu merah, tak apa. Lagi saya akan rapat ke tengah sikit supaya saya ada ruang yang cukup untuk U-turn. Tapi kalau saya rapat tengah ni, saya pusing. Dengan kereta panjang macam ni agak payah sikit untuk saya nak U-turn terus. Saya punya ni jadi masalah sikit. Terpaksa reverse lah. Okey, kita tengok kereta depan tu Harap-harap kereta depan tu dah ambil side sikit lah. Kereta tak U-turn. Okey, tengok. Saya rapat tengah sikit. Okay, saya membelok. Pelan je. Jangan laju Jangan laju. Supaya okey, nampak? Alhamdulillah. Macam tu cara untuk kita U-turn. Kalau tempat sempit macam ni, yang pertama kita tak boleh laju. Kita tak boleh laju. Kalau kita laju, memang kita tak boleh kawal. Kena ingat, jalan lurus macam sekarang ni, jalan tegak macam ni, kalau kita nak speed tak ada masalah, sebab dia tak melibatkan pusingan steering yang banyak. Adjust steering sikit je, kiri kanan macam tu je kan. Tapi kalau kita nak U-turn, kita perlu pula steering tu banyak sikit. Lepas tu kita kena kawal kenderaan kita supaya tak terbabas. Okey, saya nak tunjuk lagi kat depan tu, supaya anda yang menonton ni faham apa maksud saya. Okey, kat depan sana U-turn. Ni pun kategori U-turn yang sempit jugalah. Okey, jalan depan ni kita boleh tengok lah kalau ada kenderaan yang U-turn. Saya tak nak U-turn, saya dah tunjuk sama step tadi kan. Okey, cuma kalau anda faham, okey, ni divider. Bila kita nak U-turn, kita tak akan di lorong ni. Kalau nampak ke depan tu, kita tak akan berada di lorong yang belah kanan saja. Kita akan di lorong hujung. Nampak? Harapnya kamera nampak lah. Ingat tempat macam ni, kalau kita nak U-turn, kita bukan U-turn kat lorong sini, kita mesti U-turn di lorong sebelah sana. Okey, boleh nampak kedudukan. Okey, yang ini pun sama step macam tadi juga saya tunjuk. Kalau kita nak U-turn tempat macam ni, memang kita perlukan ruang yang kita kena ambil lajak sikit ke tengah, tidak rapat ke kanan dahulu. Lepas tu kita pusing je steering. Ni kira okey lagi. Kalau kita nampak dekat tempat tu dia ada sediakan ruang kan. Tapi kalau contoh, janganlah U-turn kita terlampau rapat ke tengah sangat, ke kanan sangat. Memang sehari kalau kita kecil tak apa. Kita kelisa ke Myvi ke kan, kita kancil ke. Tapi kalau kereta panjang, memang tak boleh lah. Lebih kurang macam tu lah. Supaya anda faham macam mana steering tu bekerja. Macam contoh depan ni saya ambil selekoh kan. Kalau tanya saya berapa kali nak pusing steering, nak ambil selekoh ni, saya memang tak tahulah. Kita tengok, saya memperlahankan kereta, saya pusing steering mengikut rentak jalan. Lepas tu bila nak balas balik pun saya pusing dulu sikit-sikit. Baru saya dapat tegakkan kereta tu. Jadi untuk calon-calon baru, nasihat saya, anda jangan terlalu terikat dengan sistem kalau katakan pusing steering 3 kali ke kanan, balas balik 3 kali. Benda tu nanti takut anda jadi confused. Jadi saya punya saranan saya tu, kalau faham pada apa yang cuba saya sampaikan, pada mesej yang saya cuba sampaikan ni adalah kita kontrol steering ni sebenarnya mudah. Kita tu sebab kalau kita drive ni, cermin kanan, side mirror kanan, side mirror kiri, cermin pandang belakang, tu semua ada peranan. Cuma kalau kita nak kontrol steering ke depan ni, kita tak pakai side mirror belakang ni. Tapi kalau kita drive, semua kita akan pakai. Semua kita akan gunakan. Macam mana kita nak kawal kereta kita supaya tak terbabas, tak makan jalan orang, yang paling penting kita punya keselamatan lah, tidak melibatkan kemalangan.
last salah satu last ni saya akan tunjuk ni lah, di roundabout okey. Macam saya cakap, bila saya masuk roundabout ni, kita kena pasti jalan kita kan. Apa tu jalan kita? Okay, pertama jalan kita ni lah, daripada divider, itu sebagai penanda aras. Bila kita bertemu dengan apa dua jalan macam ni, kita kena, sebab saya memang sarankan sangat anda kena pasti lorong anda. Ni lorong kita kan. Bila ni kita tahu ni lorong kita, jadi kita hanya tengok satu sudut, sini. Tengok side mirror kanan, tengok apa garisan tengah tu sebagai penanda untuk kita duduk di lorong kita, supaya kita tak makan jalan orang. Macam itulah cara dia. Okey, semoga perkongsian ni bermanfaat untuk anda semua. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.